Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar. Macam mana, sudah hari keberapa cuti ni? Sihat ke tak sihat? Ada yang sakit ke? Kalau ada yang sakit, sila buat pemeriksaan di klinik-klinik yang berhampiran ataupun hospital-hospital yang berhampiran. Okey, seperti yang kita sedia maklum, sekarang kita tengah bercuti disebabkan adanya satu wabak yang merebak dan boleh berjangkit, iaitu wabak coronavirus. Jadi di kesempatan ini saya ingin menasihatkan kepada semua pelajar supaya duduk di dalam rumah masing-masing, jangan keluar dan juga jaga kesihatan. Okey. Bila kita duduk rumah, tak semestinya kita tak boleh belajar. Okey, jadi apa yang saya buat sekarang adalah saya ingin berkongsi kepada anak-anak murid saya tentang cara-cara untuk membina ayat dengan mudah. Okey, jadi kita boleh praktiskan ketika waktu cuti ini supaya nanti naik sekolah kita sudah boleh bertutur dengan baik atau membina ayat dengan baik. Okey, semua sudah sedia? Mari kita mulakan pembelajaran kita. Baik, sebelum kita membina ayat, okey, apa yang kita perlu tahu adalah okey, kita kena ingat bina ayat. Okey, ayat terbahagi kepada dua. Satu ayat tunggal, satu lagi ayat majmuk. Okey, apa perbezaan ayat tunggal dan juga ayat majmuk? Kita tengok dekat sini. Kalau ayat tunggal, okey, dia mengandungi satu subjek dan satu predikat. Apa itu subjek? Apa itu predikat? Subjek ni adalah dia punya tajuk. Okey, predikat ni adalah kita terangkan tajuk itu. Contohnya kita ambil subjek, kita nak ambil nama orang. Okey, predikat apa yang orang itu sedang buat. Contoh kita ambil Aisyah sedang memasak nasi. Macam tu. Okey, satu subjek, satu predikat. Kita ambil satu subjek, satu topik, predikat tu kita terangkan balik apa yang orang itu tengah buat. Okey, dan dia tidak ada kata hubung. Okey, itu untuk ayat tunggal. Okey, berbeza pula dengan ayat majmuk. Okey, ayat majmuk dia adalah lebih ataupun gabungan daripada ayat tunggal dan dia mesti mempunyai kata hubung. Apa cikgu kata hubung tu? Saya tak faham lah. Okey, ini adalah contoh kata hubung. Okey, kata hubung adalah kata yang menggabungkan dua ayat menjadi satu. Contohnya dan, lalu, jika, kerana, tetapi, sambil dan sebagainya. Okey, macam mana kita nak buat ayat? Okey, macam ni caranya. Okey, tengok sini ya pelajar-pelajar. Okey, contoh ayat tunggal. Okey, contoh ayat tunggal kita ambil kat sini. Okey, tak nampak pula. Okey, nampak sikit-sikit boleh dah. Okey, basikal itu kepunyaan Abu. Subjek dia apa? Subjek dia adalah basikal. Predikat dia apa? Predikat dia adalah kepunyaan Abu. Ini adalah subjek. Ini adalah predikat. Ini adalah tajuk dia. Tajuk dia sekarang basikal tu. Okay, apa yang kita nak cerita sekarang? Kita cerita pasal basikal. Basikal tu siapa punya? Abu punya. Itulah predikat. Sama juga macam ayat yang kedua. Amira sedang memasak. Okey, kita nak cerita pasal siapa sekarang? Kita nak cerita pasal Amira. Ini adalah subjek dia. Okey, predikat dia adalah sedang memasak. Apa yang Amira tengah buat ni? Dia sedang memasak. Itu adalah predikat dia. Okey, ini adalah contoh ayat tunggal. Maksudnya ayat tunggal dekat sini dia terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ada kata hubung ataupun tidak? Tak ada kata hubung sebab dia adalah ayat tunggal. Cuba tengok. Ada tak dan? Tak ada dan. Ada tak lalu? Tak ada lalu. Ada tak jika? Tak ada jika. Ada tak kerana? Tak ada kerana. Ini menunjukkan ini adalah ayat tunggal di mana terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Kita bergerak kepada ayat majmuk pula. Ayat majmuk, kita kena ingat ayat majmuk adalah gabungan ayat tunggal. Okey, tengok dekat sini. Amira dan ibunya sedang memasak di dapur. Okey, Amira dan ibunya sedang memasak di dapur. Okey, saya tulis sekali Okey, Amira dan ibunya sedang memasak di dapur. Okey, sekarang kita tengok
ada berapa subjek, ada berapa predikat. Okay, kita tengok dia kan gabungan daripada ayat tunggal, betul. Jadi kita tengok ada tak dan kat sini. Ada dan. Bila ada dan ataupun kata hubung yang lain, ini menunjukkan ini adalah ayat majmuk. Sebab apa ayat majmuk? Ada dan. Okey. Lagi satu kita nak tengok berapa orang yang ada dalam ayat majmuk ini. Amirah dan ibunya. Maksudnya ada berapa orang? 2 orang. Okey. Kemudian apa yang dia buat? Dia sedang memasak. Maksudnya ada satu kerja. Dan juga kat mana dia memasak? Di dapur. Maksudnya ada satu tempat. Okay. Gabungan ayat tunggal menjadikan dia satu ayat majmuk. Kemudian apa yang awak akan pelajari? Biasanya awak kena gabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Okay. Contohnya saya ada kat sini, Zainal ke sekolah. Ini adalah ayat pertama. Ayat kedua dia adalah Abu ke sekolah. Okey. Seperti yang saya dah ajar kelas-kelas saya sebelum ni, saya akan ajar apa sahaja yang awak nampak sama, awak kena potong. Jadi ke sama tak? Sama, potong. Sekolah sama tak? Sekolah pun sama, potong. Jadi apa yang berbeza? Zainal dan juga Abu. Okey, kemudian awak cuba carikan pasangan dia punya kata hubung dia. Okey, contohnya kita nak pakai kata hubung apa dalam ayat ni? Takkan kita nak cakap Zainal lalu Abu ke sekolah. Tak sesuai. Kita cari yang sesuai. Untuk ayat ni yang sesuai adalah Zainal dan Abu ke sekolah. Okey, baik. Sampai di situ saja penerangan cikgu berkaitan dengan cara untuk membina ayat dengan betul dan juga perbezaan antara ayat majmuk dan juga ayat tunggal. Okey, jadi cikgu ingin menasihati sesiapa yang mempunyai masalah kesihatan, diminta sila buat pemeriksaan kesihatan di hospital ataupun klinik yang berhampiran dengan anda. Okey, teruskan duduk rumah diam-diam belajar dan sehingga kita berjumpa lagi sewaktu sekolah dibuka nanti. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun masalah, boleh terus hubungi cikgu-cikgu kelas masing-masing. Okey, seperti yang sudah dimaklumkan sebelum ini. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis.